perjuangan dia sebenarnya adalah nak duit lebih. Bukannya mempertahankan tanah dia. Sebab apa? Bila dapat duit, dia pun dah cabut. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan ini, tonton dulu video ini, siapa sebenarnya Rafidah Ibrahim, pelakon drama paling terbaik dalam menangis dan menangis dalam kes di Kampung Sungai Baru. Jom tonton dulu. Rumah flat. Saya dah terkejut di rumah flat. So kalau tanya saya tidak bagi-bagi. Yes, di Rafidah tu especially kan. So perjuangan dia sebenarnya adalah nak duit lebih. Bukannya mempertahankan tanah dia. Sebab apa? Bila dapat duit, dia pun dah cabut. Tapi kita ni, kami ni, yang majoriti ni, yang sebenarnya yang dia tuduh sebagai pengkhianat, tapi kami ni yang mempertahankan dan nak memajukan tanah Kampung Baru tu. Saya sampai sekarang sampai daripada kecil sampailah bila saya dah sign JB tu, baru saya keluar daripada flat tu. Tapi dia kat mana? Kat mana dia tinggal? Dan apa perjuangan dia sebenarnya? Dia cuma nakkan duit pampasan yang lebih. Dia dah dapat pun pampasan tu daripada pemaju. Sebab syarat kerajaan, kalau tak dibayar pampasan kepada semua yang tak bersetuju ni, tak boleh nak start projek. So mereka dah dapat. Dan dia sendiri pun dah dapat ratusan ribu. Tapi tak cukup. So perjuangan dia sebenarnya adalah nak duit lebih. Bukannya mempertahankan tanah dia. Sebab apa? Bila dapat duit, dia pun dah cabut. Tapi kita ni, kami ni, yang majoriti ni, yang sebenarnya yang dia tuduh sebagai pengkhianat, tapi kami ni yang mempertahankan dan nak memajukan tanah Kampung Baru tu. Okey, sudah tonton? Baiklah. Apa pendapat anda tentang identiti sebenar dan tujuan sebenar Rafidah Ibrahim menurut penduduk Kampung Sungai Baru yang sebenar ini? Kita yang tak pernah pergi ke Kampung Sungai Baru, janganlah pula melebih-lebih. Janganlah pula kau kata kau memperjuangkan padahal kau tak pernah tinggal pun di sana. Yang layak bercakap hanya penduduk tempatan itu. Tapi yang menyedihkan, yang buat serangan rusuhan baru-baru ni, boleh kita panggil macam rusuhan lah. Sebab mereka ada membuat serangan ataupun rempuhan. Jadi yang datang tu kebanyakan bukan penduduk orang Kampung Sungai Baru. Jadi saya sangat terkesan dengan satu ulasan Demi Rakyat. Dalam page di Facebook Demi Rakyat, dia kata, Rafidah Ibrahim cuba nafikan hak penduduk majoriti Kampung Sungai Baru. Luahan wakil penduduk majoriti. Baru-baru ini, Rafidah Ibrahim dalam satu sidang media mendakwa kononnya pampasan kepada penduduk Kampung Sungai Baru tidak mencukupi untuk membeli rumah baru, khususnya bagi warga emas yang telah bersara. Benarkah? Atau ada udang di sebalik batu? Ini fakta yang Rafidah cuba sembunyikan, yang ramai orang tak pernah tahu, yang mungkin anda tak pernah tahu, yang mungkin mereka takut untuk diberitahu. Sebelum itu, izinkan saya dulu untuk perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit, lalu akar penyakit bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk ini. Apabila imun badan kita melalui terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita, imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang. Imun badanlah yang akan menghancurkan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan, sistem imun badan yang pintar, kuat dan seimbang, jawapan kepada masalah kesihatan kita pada abad ini. Itu cara untuk kita sembuh daripada penyakit. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Saudara, kalau anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk anda semua hari ini. Benarkah apa yang disebut oleh Rafidah Ibrahim?
Dan ini fakta yang Rafidah cuba sembunyikan, yaitu 67% penduduk Sungai Kampung Baru tidak ambil pampasan tunai. Kedua, kami memilih untuk buat JV, usaha sama dengan pemaju, supaya dapat rumah ganti yang lebih baik di tanah asal sendiri. Seterusnya, kami tidak jual tanah, tidak pindah terus. Kami sanggup menunggu hampir 9 tahun agar dapat pulang dengan bermaruah. 26 orang telah meninggal dunia sepanjang tempoh menunggu rumah ganti siap. Yang tolak JV dan pilih pampasan tunai itu hak individu. Tapi jangan sampai segelintir yang kejar pampasan menghalang kami, majoriti yang ikhlas menanti, yang sabar demi masa depan anak cucu. Kami ini tidak menolak pembangunan, malah kami mahukan pembangunan. Rafidah, janganlah berlakon seolah-olah semua penduduk adalah mangsa. Jangan putar belit. Kami majoriti tak pernah menolak pembangunan, tetapi mahu kembali ke kampung halaman dengan persekitaran dan rumah yang lebih baik, bukan dengan sewenang-wenangnya menggadaikan tanah mereka. Disinilah peranan Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Wilayah Persekutuan, amat dihargai. Beliau mendengar, memahami dan menyantuni banyak pihak, termasuk kami, dengan hikmah dan empati. Yang benar wajib dibela, yang sabar wajib dibantu, yang menanti wajib dihormati. Jangan biar suara paling lantang menenggelamkan suara kami, majoriti yang dizalimi. Kredit video Madani Nomik. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. Beberapa orang telah memberikan komen terhadap hantaran di dalam page Demi Rakyat ini. Ayo tag kenalan walaun-walaun Anda, jemput mereka beraya, kata mereka. Cerita sebenar Kampung Sungai Baru ialah projek Kampung Sungai Baru tak wajar diputar belit. Pampasan sudah cecah 3.8 juta, kata Sanita Yunus yang merupakan pengerusi kebajikan pemilik hartanah Kampung Sungai Baru. Polemik pembangunan semula Kampung Sungai Baru di sini menjadi tumpuan hari ini. Menurutnya, apa yang digambarkan sekarang menjelaskan isu yang benar jauh berbeza daripada gambaran tersebar di media sosial. Menurutnya, projek pembangunan semula ini lahir daripada inisiatif penduduk sendiri, bukan paksaan daripada mana-mana pihak luar. Persatuan kami ditubuhkan pada tahun 2016 oleh generasi terdahulu yang melihat keadaan rumah semakin uzur, manakala pajakan tanah pula semakin singkat, katanya. Majoriti penduduk pada waktu itu sedar mereka tidak mampu membaiki rumah sendiri, maka diputuskan untuk mencari pemaju bagi membangunkan semula kampung ini. Jadi jangan salah faham, bukan pemaju yang datang cari kami, tapi kami yang keluar mencari pemaju, katanya kepada Malaysia Gazette. Sanita mendedahkan pampasan yang diberikan pemaju sangat munasabah dan tinggi, malah ada yang mencecah sehingga 1 juta ringgit hingga 3.8 juta ringgit bagi satu unit rumah teres mengikut keluasan. Jadi sebenarnya ia tawaran yang sangat baik dan jarang berlaku dalam projek pembangunan semula. Katanya lagi menyentuh tentang penentangan yang masih berlarutan. Sanita mendedahkan ia hanya melibatkan segelintir kecil penduduk, khususnya pemilik rumah flat yang berdepan isu pembahagian faraid. Bila harta itu dibahagi sama-sama adik-beradik yang ramai, sudah tentu bahagian yang diterima lebih kecil. Mungkin sebab itu ada rasa tidak puas hati, katanya. Tetapi jangan pula perkara ini diputar belit seolah-olah keseluruhan projek ini menindas penduduk lain yang sememangnya mahukan pembangunan ini, tegasnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.